TV KPM. Aduh, banyak betul barang. Terima kasih, Li. Sama-sama. Assalamualaikum, cikgu. Bagus, Li. Ada upah-upah ke, cikgu? Bolehlah, nanti saya fikirkan nak bagi Li apa ya. Minum kopi-kopi pun okey. Kopi? Cerita pasal kopi, walau bagaimanapun anda ataupun adik-adik yang berada di rumah, jangan lupa untuk menjaga penjarakan sosial, kena terus memakai sanitizer sekiranya keluar rumah dan kerap mencuci tangan, dan bila melangkah je selangkah keluar daripada pintu rumah itu jangan lupa memakai pelitup muka. Betul tak, cikgu? Betul, untuk kita mengurangkan kes yang berada di dalam Malaysia ini dan sama-sama membantu supaya rakyat Malaysia sentiasa selamat dan juga menjaga kebersihan. Okey, cikgu, sebelum kita ketengahkan topik kita pada hari ini, saya pastinya adik-adik di rumah yang sedang menonton ni, dia masih macam tanya-tanya. Saya tahu cikgu ni memang terkenal, tapi kita perkenalkanlah juga cikgu Yasir ini yang merupakan cikgu matematik daripada Sekolah Menengah Agama di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. So cikgu mungkin boleh perkenalkan atau kongsikan sedikit tentang diri cikgu kepada adik-adik kita yang tengah tengok sekarang ni. Okey, baik. Okey, terima kasih, Li. Nama sama-sama. panjang saya Ahmad Yasir bin Mustafa Bakri. Boleh panggil Cikgu Yasir. Okey. Jadi, saya mendapat ijazah dari Massey University New Zealand. Wow. Dan saya mengajar subjek matematik dan matematik tambahan di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Matematik tambahan tambah apa ni kepala dengar subjek tu. InsyaAllah lepas hari ini semua subjek matematik, tak kisahlah matematik ataupun matematik tambahan, semua kita akan belajar dengan seronok, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, walau bagaimanapun saya nak tanya juga cikgu lah. Kita ada barang-barang ni, ada objek-objek ni yang macam-macam bentuk ni. Kita nak buat apa sebenarnya, cikgu? Ya, betul, Eli. Kita ada banyak barang hari ini. Jadi, untuk hari ini kita akan buat satu aktiviti penerokaan. Ataupun pendeknya teroka. Eli tahu tak apa itu teroka? Walaupun saya pengacara untuk program teroka ni, tetapi saya masih lagi keliru dengan maksud teroka tu. Tapi saya cubalah. Teroka ini maksudnya dia membolehkan murid-murid untuk belajar mencari jawapan ataupun mencari jawapan yang tepat berdasarkan aktiviti yang dijalankan oleh cikgu sendiri, terutamanya pada hari ini. Betul tak? Betul tu, Eli. Tepat sekali. 10 markah. Okey. Jadi, kita nak buat aktiviti teroka. Kebiasaannya, bila pelajar dia belajar tentang matematik, dia akan rasa susah. Okey. Kenapa dia rasa susah? Sebab dalam matematik kita ada banyak formula. Okey, betul. Dan murid tak tahu kenapa dia kena hafal formula. Jadi, untuk hari ini kita akan buat aktiviti murid di rumah sendiri yang akan terbitkan formula supaya dia faham kenapa formula tu terhasil. Okey. Dan insya-Allah selepas ni tak perlu hafal pun. Oh, boleh macam tu? Itu yang lagi penting, lagi bagus. Kita tak perlu hafal formula, tapi kita akan dapat formula tu dalam diri kita. Okey, macam mana caranya, cikgu? Okey, baik, itu kita akan teruskan dalam aktiviti yang seterusnya. Okey, jadi mungkin kita nak saksikan dulu video yang telah disediakan dulu ke macam mana, cikgu? Baik, kita akan lihat dulu video yang telah disediakan. Okey, mari. Didik TV KPM. TV KPM. Okey, baik. Jadi kita lihat tadi ada video bangunan-bangunan.
Video bangunan-bangunan cikgu yang kita nampak dekat video tadi tu. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini cikgu. Baik, jadi kalau kita tengok dalam video tadi ada 4 bangunan yang menjadi mercu tanda di Kuala Lumpur dan juga di Malaysia. Okey, jadi murid-murid di rumah boleh kenal pasti tak apa bangunan yang ada dalam video tadi. Okey, jadi kita boleh nampak yang pertama kita ada Menara Kuala Lumpur. Yang kedua kita ada Menara Berkembar Petronas. Betul. Yang ketiga boleh kata yang baru juga siap iaitu Menara The Exchange 106. Dan yang masih lagi dalam pembinaan bangunan PNB 118. Okey. Okey, jadi daripada bangunan-bangunan tadi apa yang kita nak belajar sebenarnya? Ketinggian bangunan? Okey, sebut pasal ketinggian bangunan. Eli tahu tak bangunan apa yang paling tinggi di dunia? Bangunan Burj Khalifa. Tepat sekali. Betul cikgu? Yes, Ya betul. Allah, masih pandai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Bangunan Burj Khalifa adalah bangunan yang tertinggi di dunia setakat ini dengan ketinggian 828 meter. Wow. Okey, dan yang menariknya sekiranya setelah siapnya bangunan PNB 118 nanti, bangunan ini akan menjadi bangunan yang kedua tertinggi di dunia. Wow. Jadi satu lagi mercu tanda yang akan ada di Malaysia. Baik. Jadi daripada bangunan-bangunan tadi, apa yang kita nak belajar adalah hari ini kalau kita tengok dekat sini kita ada banyak bentuk-bentuk. Kita ada bentuk 2 dimensi, kita ada bentuk 3 dimensi. Jadi hari ini bidang kita adalah bidang geometri. Jadi dalam bidang geometri dan yang paling basic sekali adalah berkenaan dengan poligon. Okey. Jadi untuk poligon ada 2 maksud. Ada dari segi kita ulas dari segi bahasa dulu. Okey. Sebenarnya poligon ni dia berasal daripada perkataan Greek. Poly bermaksud banyak dan gon bermaksud sudut. Jadi kalau poligon apa maksud dia, Eli? Okey. Kalau saya nak tahu pasal maksud poligon itu, saya nak tahu lebih terperinci. Tapi sebelum itu saya nak tahu juga cikgu datang mesti bukan seorang-seorang. Ya, betul. Cikgu datang mesti bawa geng-geng. Saya tak berseorangan hari ini. Saya bawa 6 orang murid saya dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Ni memang semua pakar dalam poligon ni. InsyaAllah, saya harap. Okey, mari kita perkenalkan siapakah geng-geng cikgu yang bijaksana ni. Alah, comel. Okey, jadi kita ada 3 orang puteri dan 3 orang putera. Okey, jadi saya minta murid-murid di rumah untuk memperkenalkan dirilah. Okey, kita mulakan dengan Akril. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Akril Izzat Putra. Pelajar tingkatan 3 daripada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Saya berasal daripada Semenyih. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Yudina binti Mak Isa, tingkatan 3 daripada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Saya asal daripada Sungai Buloh. Oh, okey. Saya lagi. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ma'alim. Saya daripada Sekolah Menengah Agama. Okey, biasa. Saya berasal daripada Okey, biasalah kadang-kadang internet kita rangkaian ada masalah sikit. Okey. Seterusnya. Saya Faiz Ruqayyah binti Muhammad Fakrul. Tingkatan 3 Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Saya tinggal di Perlis. Ni saya Intan Najwa tadi ni. Muka dia ciri iras Intan Najwa pelakon tu. Okey. Lagi yang seorang lagi? Siapa? Okey, Muiz. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abdul Muiz bin Syahmi. Saya tingkatan 3 bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang dan saya berasal daripada Putrajaya. Wow, Putrajaya. Okey, dan yang terakhir. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syazah Aisyah Sufia binti Nur Muhammad Sofian. Saya pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Saya berasal daripada Bangi. Okey, baik. Terima kasih semua. Cikgu,
kita dah kenal pelajar murid-murid, kita dah tahu topik kita pada hari ini dan kita juga dah kenal pun cikgu ni siapa. Tetapi kita nak lebih terperinci lagi tentang topik akan dikupaskan sebab saya tengok ni macam ada aktiviti nak kena buat ni kan. Betul tu Ili. Jadi apa kata kita rehat dahulu dan kita sambung kerja kreativiti kita ni sekejap lagi. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Teroka ni apa maksud dia? Teroka ni adalah bagaimana murid-murid membolehkan murid-murid untuk mencari jawapan berdasarkan aktiviti yang telah cikgu-cikgu yang berada di sini sediakan. Dan masih lagi bersama dengan Cikgu Yasir. Seperti biasa anda di rumah kena jaga penjarakan sosial, kerap memakai sanitizer dan kerap membasuh tangan. Jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Alright, kita nak teruskan kita punya penerokaan terhadap poligon pada hari ini. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, tadi saya ada sebut sedikit berkenaan dengan apa itu poligon. Jadi kita lihat dulu grafik. Tadi saya bagi tahu poligon ada dua maksud. Kita akan tengok dulu dari segi maksud bahasa tadi. So kalau bahasa, poligon adalah dari perkataan Greek yang bermaksud poly, iaitu banyak. Banyak, dan gon bermaksud sudut. So tadi banyak sudut. Yes, betul. Kalau poligon banyak sudut. Itu dari segi bahasa. Dari segi maksud dia, poligon adalah satah dua dimensi yang tertutup. Sekurang-kurangnya dua garis lurus. Jadi itu adalah poligon. Jadi sekarang kita akan lihat grafik. Kita nak tengok jenis-jenis poligon. Jenis-jenis poligon. Dan kita masih lagi bersama kita adalah murid-murid daripada SMAP Kajang. Ini dia. Okey, baik. Yang manakah? Jadi kalau kita lihat di grafik, kita ada beberapa jenis poligon. Cuba murid-murid di rumah dan penonton-penonton di rumah cuba tentukan yang manakah poligon dan yang manakah bukan poligon. So kita ada, kalau Ili tengok dekat gambar, kita ada bulatan, kita ada segitiga dan kita ada beberapa lagi bentuk grafik. Jadi kalau Eli tengok, Eli boleh nampak tak yang mana poligon, yang mana bukan poligon? Saya cuba Ya. Kalau yang bukan poligon, yang bulat, yang bentuk love dan juga yang ada separa bulatan tu. Betul ke? Tadi saya pun tak ingat sangat bentuk dia tadi. Mana tak grafik tu? Baik. Tak apa, kita tengok grafik yang seterusnya. Kita akan tengok adakah jawapan yang Eli bagi tadi tepat. Mari. Jadi kalau kita tengok sekarang, tadi kita dah campur-campurkan bentuk-bentuk. Sekarang kita dah kelaskan. Betul lah cikgu. Yes, tepat sekali. Ramai orang dia anggap bulatan adalah poligon. Tapi sebenarnya bulatan bukan poligon. Kenapa bukan poligon? Kita tengok balik tadi maksud dia tadi. Kalau maksud poligon, dia mestilah satah tertutup. Betul dah, bulatan tertutup, betul dah. Cumanya bulatan dia ada garis lengkung. Dia tak ada sudut. Dia tak ada sudut, bukan tak ada sudut. Dia sebenarnya dia melengkung. Dia ciri untuk poligon dia mesti garis lurus. Tapi bulatan tetap adalah bentuk geometri. Baik, jadi sekarang dalam poligon, grafik yang seterusnya, kita ada poligon ada dua jenis. Yang pertama, poligon sekata dan poligon tak sekata. Maksud poligon sekata ni, kalau kita tengok dekat grafik, kita cuba tengok lihat grafik. Maksud sekata dengan tak sekata. Sekata tak sekata. Eli rasa apa maksud sekata? Sekata rata lah. Maksudnya dia licin, rata, tak ada... Sekata maksud dia sama. Jadi kalau poligon sekata, dia mempunyai sisi yang sama, saiz sudut yang sama,
dan panjang yang sama. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat dekat grafik, kita boleh nampak, kita ada yang sekata adalah poligon A, poligon E dan juga poligon D. Okey. Okey, so yang lain tu adalah poligon tak sekata. Tak sekata. Okey, so itu adalah jenis-jenis poligon. Sekarang kita nak berkenalan pula dengan nama poligon. Okey. Okey, sebenarnya murid-murid di rumah dah belajar masa sekolah rendah. Okey. Saya pun rasa saya dah belajar masa sekolah rendah walaupun tahun dia berbeza tapi dia punya topik lebih kurang sama je. Tapi cuma kita tak ingat tak apa nak ingat sangat. So kena segarkan semula ingatan kita tu kan cikgu. Okey, baik. Jadi kita akan imbas balik nama-nama poligon. Dan okey, saya mulakan dengan yang paling mudah. Okey. Okey, jadi kalau Ellie tengok di sini, 3 sisi. Tiga Tiga sisi. sisi bermaksud dia ada 3 sisi dan 3 bucu. Okey. So 3 sisi. Okey. Jadi kalau 3 sisi, saya rasa Ellie tahu kan nama dia? Segitiga. Segitiga. Okey, bagus. Segitiga. Baik, jadi yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya, okey, 4 sisi. Okey. Okey. Ellie, kalau 4 sisi, Maksudnya segi 4. okey, segi 4. Ramai orang dia akan sebut segi 4. Betul, macam Ellie sebut. Tapi sebenarnya untuk 4 sisi. 4 sisi, namanya adalah sisi 4. Oh. Okey, sisi 4. Bukan segi 4 sama. Itu pecahan dia pula. Oh. Segi 4 sama, segi 4 tepat, itu pecahan dia pula. Lain. Yes, Okey. tapi kalau secara keseluruhan, nama dia adalah sisi 4. Okey. Okey, jadi sekarang ni untuk yang seterusnya, kita ada 5 sisi. Okey, untuk 5 sisi saya nak minta murid-murid di rumah untuk tolong saya namakan kalau 5 sisi nama dia apa? Cuba. Okey. Baik, 5 sisi apa nama dia? Saya dengar gon-gon je. Pentagon. Okey, pentagon. Okey. Pandainya. Bagus. Okey, baik yang Okey. seterusnya 6 sisi. Hexagon. Slow je suara Okey. dia. Hexagon. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, yang seterusnya 7 sisi. Okey, Muiz. Pentagon. Heptagon. Okey, heptagon. Okey, bagus. Okey, baik yang seterusnya 8 sisi. Octagon. Okey, oktagon. Okey. Hebatlah. Okey, Cikgu. baik. Jadi, sampai oktagon sepatutnya memang murid dah ingat. Sebab ini apa yang dia belajar semasa sekolah rendah. Okey. Jadi sekarang untuk tingkatan 2, untuk sekolah menengah, dia akan belajar tambah lagi. Tambah lagi bentuk. Yes. Kita akan tambah lagi bentuk-bentuk poligon yang lain. Okey. Okey. Jadi kita sambung dengan 9 sisi. 9 sisi. Okey. Jadi kalau 9 sisi, okey lagi bagi banyak sisi dia, okey. 9 sisi. Okey, saya nak minta Fairuz. Okey. Apa nama untuk 9 sisi Fairuz? Nonagon. Nonagon. Oh, Okey, macam bagus. Nona. Nama dia macam feminin kan? macam Nona, feminin sangat. Nonagon. Okey, baik. Dan yang seterusnya 10 sisi. Okey, 10 sisi. Saya minta putera pula lah. Muiz. Okey, Muiz. Muiz okey ke tu? Kereh je tu kenapa? Dengar tak? Muiz. Okey, saya minta Akril lah, Akril. 10 sisi. Dekagon. Dekagon. pandai. Okey. Dia tengah macam running dia punya kepala. Okey, so mungkin line gitu jugalah Kak Eli. Betul. Okey. Baik. Kekangan internet. Okey. Okey. So kita ada nama-nama tadi, kita ada segitiga, sisi 4, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, dekagon. Dekagon. Okey. Kalau kita dengar sekali imbas, kita dengar gon je. Gon lah nak ingat semua benda ni. Okey. Jadi macam mana, mana? cikgu? Yes, macam mana kita nak ingat nama-nama poligon? Baik. Jadi kita akan mulakan dengan kalau 3 sisi saya rasa nama dia pun segitiga. So yang ini tak ada masalah. Paling mudah betul. Sama juga dengan 4 sisi. Okey. Cuma bezanya tadi nama dia adalah sisi 4.
Oh. Okey. Cumanya sekarang untuk pentagon, okey kita tengok kalau pentagon, Okey. okey pentagon. Baik. Okey. Kalau pentagon, kita bayangkan macam ni. Kita pegang pen pakai apa? Kita pegang pen pakai tangan lah. Pakai tangan. Ha-ha. Tangan ada berapa jari? Ada 5. Ada 5 jari. Jadi pentagon 5 jari, 5 sisi. Kita ingat macam tu. Okey. Baik, yang seterusnya kita ada 6 sisi. 6 sisi. Okey. Okey, 6 sisi namanya adalah Hexagon. hexagon. Okey. Jadi untuk hexagon, okey macam mana kita nak mudah ingat? Kita tengok perkataan hex. Hex dia bunyi macam 6. Hex 6. Sebab dia ada S kat belakang. Yes, betul. Dia ada hex 6. So Okey. jadi 6 6 sisi. Oh, okey. Okey. Okey, okey. Okey, jadi kita akan tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya heptagon. Hep. Hep. Bukan Okey. macam tu, cikgu. Kalau hep tu bunyi untuk apa tu? Macam nak marah. Hep. Oh, garam tu, Eli. Mak marah anak kan? Hep. Okey. Baik, jadi kalau heptagon, Okey. okay, kalau tadi ada huruf S, kali ni ada huruf T. T. 7. 7. Kan mudah. Kak Eli boleh jadi satu kelas dengan korang lah sebenarnya. Okey. Baik, kita pergi pada yang seterusnya. Okey. 8 sisi. 8 sisi, oktagon. 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 So, ok. Ok. Okey, apa kita yang bunyi dengan ok? Octopus. Octopus. Okey, octopus ada berapa Kaki. tentacle? Ada berapa kaki dia? 8. Ada 8. Okey. Jadi 8 adalah Oktagon. oktagon. Okey. Oh, selain daripada octopus tu, apa lagi contoh lain? Tak ada, itu paling senang. Dia yang okey, katakanlah kita dah tahu. Oktagon 8 sisi. Octopus 8 kaki. Saya nak tanya Eli, kenapa Oktober bulan 10? Kan? Cikgu. Habis tu macam mana kalau murid-murid keliru? Okey, baik. Untuk tahu kenapa Oktober bulan 10, yang ini saya bagi kepada penonton di rumah untuk cari. Sementara kita terangkan lagi lanjut tentang pentagon. Okey, kita tengok pada Polygon, pentagon. bentuk-bentuk poligon yang lain. Okey, nonagon. Nona. Dia tadi yang Eli suka tadi kan? Feminine. Nonagon. Okey. Okey, nonagon. Kalau tadi hexagon macam bunyi 6. Okey, jadi kalau nonagon, dia bunyi macam apa? 9. 9. Nona Okey, N. so dia ada 9 sisi. 9 sisi. Okey, dan yang terakhir, okey, kita ada dekagon. Deka. Okey, dekagon. Dekagon. Okey, dekagon dia bunyi macam dekad. 10 dekad. Satu dekad, satu dekad 10 tahun. Okey, jadi dekagon 10 sisi. Okey. Okey. Jadi kita dah tahu nama-nama poligon. Jadi sekarang kita nak buat satu aktiviti. Okey. Okey, bersama dengan murid-murid di rumah. Okey. Okey. Saya beri masa 30 saat. Okey, cuba kita cari bentuk-bentuk poligon yang ada di sekeliling kita. Saya boleh ke? Depan boleh. mata dah ada ni, cikgu. Eli kena cari yang lain. Okey. Okey, baik kita cari. Baik, saya cari ya. Bentuk poligon. Bentuk poligon. Okey, bentuk Jadi kita poligon. ada sisi 4, segitiga. Okey, dah jumpa. Okey, baik. Jadi kita minta murid-murid di rumah, okey, untuk dah jumpa ke? Dah. Dah jumpa dah adik-adik? Dah. Okey, kalau dah jumpa, okey, sila angkat objek masing-masing. 1, 2, 3. Apa tu? Okey. Kita mulakan dengan... Muiz, mana objek Muiz? Muiz masih keras ya. Okey, baik. So kita nampak Kita mulakan selain dengan akril. Muiz ada. Muiz ada. Okey, kita mula dengan akril. Akril. Apa tu akril? Bentuk apa tu? Ini bentuk pentagon. Pentagon. Ada berapa sisi? Ada 5. Ada 5 sisi. Itu apa tu akril? Kepala Kepala. charger. Ini kepala charger handphone.
Okey, baik. Okey, so kepala pengecas telefon berbentuk pentagon. Okey. Okey, Ili. seterusnya Ili. Ili bentuk apa tu Ili? Ini bentuk sisi 4. Sisi 4. Okey. Okey, baik. Saya nampak dalam sisi 4 tu ada banyak lagi sisi 4 Ili. Jadi sisi 4 darab kita boleh 100. nampak ada banyak sisi 4. Dalam satu Okey. sisi 4 yang besar, ada banyak lagi sisi 4. Okey, seterusnya Okey, yang seterusnya. kita ada Muiz. Muiz menghilang lagi. Muiz ni betul lah. Okey, Muiz. Okey tak Muiz? Muiz okey ke tak tu? Okey, apa tu Muiz? Ni hexagon. 6. Hexagon. Okey. Apa tu Muiz? Hexagon. Okey, itu daripada Daripada ni botol minyak wangi. botol minyak wangi. betul. Okey, so tapak botol minyak Tapak wangi dia. berbentuk Minyak hexagon. wangi. Okey. Syaza. Okey, Syaza. Ya saya. Okey. Syaza dapat jumpa apa? tak nampak Syazah depan situ. Ni oktagon. Oktagon. Ada 8 sisi. 8 sisi. So sama juga botol minyak wangi Betul ya. Okey, botol minyak wangi. So jadi Tu kalau bukan curi mak punya Mak punya. mak punya. Okey. Nanti beritahu mak tau pinjam kejap. Okey, siapa lagi yang belum? Akmal jumpa apa Akmal? Bentuk segitiga. Apa tu Akmal? Comel betul. Oh, Ini klip. klip kertas. Oh, klip kertas. Okey, dekat mana segitiganya Akmal? Ni Lubang dia. Okey. So, kalau sekali pandang tak nampak pun mana poligon dia kan? Tapi yang penting kreatif cikgu. Okey. Dia dapat mencari sudut-sudut tu. Okey, yang terakhir. Okey, siapa lagi? Siapa yang belum? Akril. Akril. Akril dah tadi? Akril dah. Dah, semua dah. Dah. Fairuz. Fairuz. Sisi 4. Okey, ini yang paling senang lah. Buku Fairuz. Benda Pandai. yang paling banyak dia ada sekeliling murid-murid, buku. Betul. Okey. Saya pula cikgu. Okey, Saya Ili nak jumpa nampak apa markah Ili? juga. Asyik diorang je. Okey, Okey, saya punya ni segitiga. segitiga. Bolehlah tutup sikit tapak dia ni macam ni. Okey. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat dekat studio kita pun ada banyak bentuk poligon. Okey, jadi kalau kita tengok di belakang kita, TV sendiri adalah berbentuk sisi 4. Okey. Dan kalau lihat di sini, Kita punya set kita pun banyak bentuk poligon dekat set kita. betul. Ada sisi 4, ada segitiga. Jadi cikgu, Okey. Jadi untuk yang seterusnya, kita dah cerita pasal bentuk jenis-jenis poligon, betul nama poligon. nama poligon Okey, dan jadi- juga apa itu poligon. Okey, jadi kita dah beraktiviti dengan murid-murid juga. Jadi kita ada banyak lagi yang kita akan kongsikan selepas ini. Tapi kita rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Kita bagi murid-murid ni minum air dulu, tenangkan diri sebab dia nak aktiviti dengan cikgu lepas ni kan? Kita bagi Muiz ready dulu. Muiz asyik keren kat situ. Kita rehat sebentar, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi menonton Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga Cikgu Yasir. Macam biasa kepada anda di rumah, adik-adik di rumah, jangan lupa jaga penjarakan sosial, pakai sanitizer selalu, kerap cuci tangan dan sering memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, Teroka ini adalah sebuah program di mana membolehkan murid-murid, tak kisahlah yang berada di rumah ataupun yang berada di Zoom sekarang ini, untuk mencari jawapan berdasarkan aktiviti yang dijalankan oleh cikgu pada hari ini. Okey, cikgu. Jadi seterusnya kita masih lagi dengan topik poligon untuk tingkatan 2. Tingkatan 2. Tahap 3.
tahap 3. Tahap 3. Cikgu pun banyak sangat tahap dalam kepala dia kan. Yang mana satu. Okey, tahap 3. Jadi seterusnya kita nak buat apa cikgu? Okey, jadi kita dah belajar tentang jenis poligon, nama-nama poligon. Sekarang kita nak tahu apakah kegunaan dia. Okey. Dan biasanya dalam bahagian poligon ni dia banyak pengiraan. Jadi bila banyak pengiraan dan mesti ada formula-formula. Jadi formula tak semestinya murid ingat. Okey. Okey, sebab ramai pelajar yang menjadikan matematik ni dia takut sebab dia tak ingat formula dan dia tak dapat nak jawab dalam peperiksaan. Betul. Tepat sekali. Saya pun selalu ada masalah tu dulu. Okey, jadi aktiviti kita hari ini kita akan ubah sedikit dan kita akan buat aktiviti daripada aktiviti ini murid sendiri yang akan terbitkan rumus. Wow. Jadi bila dia dah faham macam mana rumus diterbitkan, dia dah tak perlu hafal. Okey. Dia dah boleh jawab tanpa menghafal rumus. Okey. Jadi untuk hari ini kita kenal dulu dengan sudut. Okey. Sudut dalam poligon. Okey, jadi kita akan imbas balik sudut. Okey, kalau Eli ingat, okey, kalau satu bulatan penuh, berapa sudut dia Eli? Tak ada sudut. Okey, dia kalau dia segi-segi itu memang kita tak nampak sudut dia kan. Okey, tapi kalau pergerakan, kalau satu bulatan penuh, dia adalah 360 darjah. Okey. Okey, jadi kita selalu dengar orang sebut, okey, katalah sekarang ni tengah musim peperiksaan. Jadi orang akan sebut katalah orang tu dia berubah untuk jadi lebih baik. Okey. Orang akan cakap, "Uish, Ahmad ni dia berubah 360 darjah." Bagus Ahmad ni. Okey. Tapi sebenarnya kalau dia berubah 360 darjah, sebenarnya dia tak berubah pun. Sama je, kembali kepada asal. Betul, dia sama je, tak berubah. Adik-adik kita yang tengah menonton sekarang ni, yang di Zoom sekarang ni, faham ke apa cikgu cakap? Cikgu sampaikan? Okey, jadi kalau kata nak berubah, Okey. kalau dari segi matematiknya, kita akan sebut dia berubah 180 darjah. Barulah dia terbalik. Baru dah pergi arah yang berlawanan. Di sebaliknya. Dan dia akan membentuk satu garis lurus. Garis jadi itu adalah ciri sudut. Okey, jadi kita ada 180 darjah, okey, separuh bulatan. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak kenal sudut dalam poligon. Okey. Okey, jadi aktiviti yang pertama apa yang kita akan buat? Kita akan lukis gambar segitiga. Segitiga. Okey, so kita ada barang-barang di sini. So, kita ada ya. Murid-murid di rumah boleh juga buat, murid-murid di Zoom. Okey, kita akan buat sama-sama. Okey. Kita buat sama-sama. Okey, arahan yang pertama kita akan lukis gambar segitiga. Okey, so Eli boleh ambil mana-mana. Saya suka warna ungu. Okey. Saya mencari warna ungu saya. Adakah cikgu suruh ambil ungu saya? Kita ada banyak warna di sini. Okey, tak apalah. Okey, so kita akan lukis. Okey, saya lukis dulu Okey. Okey, lukis je. Yang penting ada 3 sisi. Okey. Tak kisahlah bentuk dia sengit-sengit ke tak, cikgu. Mesti lurus. Jadi kita ingat balik. Nama poligon dia mesti garis lurus. Jadi mesti lurus. Okey. Okey, baik. Jadi bila kita dah hasilkan segitiga, apa yang kita buat? Kita label setiap sudut, kita label dengan A, B dan C. Okey. Okey, so kita labelkan dia. Labelkan. Okey, so A, B dan C. Tak kisahlah mana-mana sudut pun Okey, so kita labelkan A, B dan C. Okey, jadi okey, untuk lagi menarik, kita warnakan setiap sudut dengan warna yang berbeza. Okey, so kita warnakan. Saya suka warna-warna macam ni. Ya, adik-adik di Zoom yang murid-murid daripada Smart Kajang pun boleh tunjukkan hasil dia kejap lagi, cikgu ya? Ya. Kita akan tengok Muiz lukis macam mana. Warna sama. Okey. Okey. Selepas itu, cikgu? Oh, ini dah siap dah? Hampir. Saya konon-konon je, acah-acah laju je ni. Okey, jadi kalau dah siap, kita akan dapat lebih kurang macam ni. So, kita ada 3 sudut berbeza warna. Jadi, kita ada sudut A, sudut B dan juga sudut C. Okey, sementara kita tunggu Eli. Siap. Eli dah siap dah. Okey, baik. Jadi sekarang saya nak lihat murid-murid di rumah. Okey, cuba tunjukkan segitiga yang kamu dah hasilkan.
Okey. Wow, cantik. Okey. Muiz, Mana Muiz? Muiz. Muiz selalu ke belakang. Muiz kau okey ke tak okey ni Muiz? Muiz. Okey, baik. Semua dah ada. Okey, sekarang apa yang kita nak buat? Okey, kalau kita nak tahu berapa bilangan hasil tambah sudut dalam segitiga, Okey. ada dua kaedah. Okey. Okey, yang biasa kita akan gunakan benda ni. Besarnya. Besarnya kan. Ini untuk cikgu lah ni. Ini untuk cikgu. Kalau okey. murid-murid kita pakai yang ini je. Alah, Cik Okey, Nonik. so Alien ambil yang ini. Okey, so ini untuk kaedah yang pertama. Okey. Kita kira sudut menggunakan jangka sudut ataupun protractor. Okey. Okey, tapi hari ini kita tak gunakan jangka sudut. Okey, apa yang kita akan gunakan? Kita akan buat aktiviti. Okey, daripada yang kita dah hasilkan tadi, kita akan gunting. Gunting. Okey, kita akan gunting. So, jadi ini ada berkaitan dengan topik reka bentuk dan teknologi ke macam mana cikgu? Untuk reka bentuk teknologi, okey, dalam tajuk subjek reka bentuk dan teknologi juga belajar tentang poligon. Okey. Okey, dari segi reka bentuk. Okey, tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang basic ataupun asas poligon dahulu. Okey. Okey, so kita potong kita potong. Kita laju sikitlah. Okey. Jadi asas poligon ni memang ada dalam subjek reka bentuk teknologi ya cikgu? Sebenarnya untuk poligon ada banyak subjek yang kita boleh belajar poligon. Okay. Selain daripada matematik, selain daripada Alhamdulillah, siapa yang terbesin tu. Dan kita juga ada dalam pendidikan seni visual juga belajar tentang poligon. Okey, pendidikan seni visual pun. Jadi hari ini kita gabungan matematik dengan RBT. RBT, reka bentuk teknologi. Cikgu, saya nak tanya, RBT dulu, reka bentuk teknologi ni kalau ikutkan zaman-zaman kita dulu, cikgu. Dia merupakan subjek apa tu, cikgu? Kalau sebelum ni, RBT ni boleh kata subjek yang baru. Okey. Sebelum ni, kalau zaman saya, kita belajar subjek kemahiran hidup. Jadi sekarang kemahiran hidup telah dipecahkan kepada RBT dan juga ASK. ASK itu apa pula? Asas sains komputer. Macam-macam nama dah sekarang. Okey. Baik, jadi sekarang kita dah siap bentuk segitiga kita. Okey. Okey, murid-murid di rumah dah siap ke? Tengok. Okey, boleh angkat? Tada, cantik. Mana Muiz? Muiz? Mana dia Muiz? Saya rasa Muiz tinggal di Putrajaya kan Muiz? Okey. Okey, tak apa. Muiz dia lambat sikit. Baik. Jadi, kalau aktiviti yang biasa, kita akan hitung menggunakan jangka sudut. Okey. Okey, tapi kali ini bila kita dah gunting segitiga kita, kita akan potong lagi. Potong lagi? Kita akan potong lagi supaya kita dapat bucu-bucu ABC ni je. Baik, berbentuk segitiga juga? Tak kisah. Tak kisah. Okey, saya potong dulu Eli. Okey, saya potong dulu. Cikgu. Okey, so kalau macam ni, saya nak A, saya potong dekat sini. Oh. Okey, so saya dapat A. Saya dapat A. Okey, saya ikut ikut. Potong A. Okey, kemudian untuk A dan juga C kita potong lagi. Saya potong lagi. Okey. Okay, jadi sekarang kita akan dapat 3 sudut. 3 sudut. Okey, 3 sudut yang kita dah potong tadi. Okey. Okey, jadi sekarang apa yang kita nak buat? Okey, murid-murid di rumah dah siap potong? Muiz menghilang, cikgu. Dia pergi tandas. Dia minta izin tak tadi? Okey. Muiz hilang senyap je kan? Okey, seterusnya. Okey. Baik. Kita minta Muiz dulu lah. Muiz, dah buat ke belum? Mana Muiz punya potongan ABC? Dah. Okey. Okey. Dah siap. Okey, mana Muiz? Tunjukkan. Dia tak potong lagi. Muiz, kita dah potong Muiz. Muiz masih berenang lagi nak pergi ke kelas cikgu. Okey, baik. Okey, Kita teruskan. Kita teruskan aktiviti kita. Okey, so bila kita dah potong, apa yang kita nak buat? Kita akan susun sudut yang kita dah potong tadi atas satu garis lurus. Okey. Kita akan potong atas satu garis lurus. Okey, so kita potong dan kita gam. Kena gam? Kita gegam. Oh, okey.
Dia ambil ni. Besar sikit senang. Cepat sikit lah. Okey, so kita akan gam. Okey, Ellie boleh susun je macam mana. Janji dia ada di atas garis lurus. Asalkan dia berada di atas ni. Betul. Okey. Saya suka betul buat aktiviti-aktiviti macam ni. Okey. So kita susun. Okey, murid-murid di rumah pun susun sama Susun dan lekatkan di atas satu garis lurus. Okey. Okey, Ellie dah siap? Okey, kejap. Sikit lagi cikgu. Jangan pressure. Okey, kita bagi masa. Okey. Hampir. Okey. Yay! Cikgu. Dia memang boleh berada di atas garis lurus Ya, betul. Kalau kita tengok apa yang kita dapat, dia boleh susun walaupun kita potong berbeza bentuk, kita boleh susun dia betul-betul berada pada satu garis lurus. Okey. Jadi kalau kita imbas balik garis lurus tadi, berapa sudut untuk garis lurus? 180. 180 darjah. Jadi, apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada aktiviti ni? Okey, saya minta murid tunjuk untuk buktikan ataupun untuk buat satu kesimpulan daripada aktiviti yang kita buat ni. Okey, sebelum tu, cuba semua angkat dulu masing-masing, saya nak tengok. Okey, semua dapat hasilkan 180 darjah berada pada garis lurus. Okey, baik. Jadi saya nak minta seorang, cuba buat satu kesimpulan daripada sudut segitiga tadi yang A, B dan C. Apa yang kita dapat daripada aktiviti ni? Okey, saya minta siapa? Akmal. Siapa? Okey, Akmal. Kumpulan daripada bukan sudut yang terdapat dalam mempunyai nilai sudut yang sama pada satu garis yang lurus. Okey, jadi jumlah sudut dia berapa, Akmal? 180 darjah. 180 darjah. Akmal, 10 markah untuk anda. Okey, terima kasih Akmal. Okey, cikgu. Jadi itulah kesimpulan dia. Akmal, kan? Okay. Baik, yes, betul. So itu adalah kesimpulan yang kita dapat. Sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 darjah. Okey, cikgu, sebelum kita ke seterusnya, sebab saya tengok dia dah start ada nombor-nombor ni. Betul. Saya dah mula gemetar. Jadi apa kata kita berehat dahulu untuk saya tenangkan diri dan sambung belajar dengan nombor-nombor ni, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kita rehat sebentar, kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Ellie Arifin dan juga Cikgu Yasir. Macam biasa, jaga penjarakan sosial, pakai sanitizer, pakai pelitup muka setiap kali keluar rumah dan kerap cuci tangan. Okey, Cikgu, kita masih lagi dalam topik poligon. Betul. Okey, jadi apakah aktiviti yang saya nampak tadi? Saya ingat ada nombor-nombor dekat setiap sudut. Saya takut, Cikgu. Tengok nombor dah mula takut, kan? Takut. Buat aktiviti seronok. Seronok. Baik, jadi kita akan kaitkan, kita akan kaitkan dengan apa aktiviti yang kita dah buat tadi dengan nombor lah pula. Okey. Okey. Baik, jadi kita dah tahu tadi hasil tambah setiap sudut dalam poligon dalam segitiga adalah 180 darjah. Okey. Okey, jadi kita dah tahu yang itu. Itu maklumat yang pertama. Betul. Satu segitiga 180 darjah. Jadi sekarang kita nak tahu macam mana pula dengan sudut-sudut poligon yang lain. Okey. Takkan kita nak potong semua, kan? Banyaknya. Okay, jadi banyak. Jadi kita takkan potong semua. Okey, so apa yang kita akan buat? Okey, kalau tadi kita buat aktiviti gunting dan tampal, okey, sekarang kita akan melukis. Okey. Okey, tapi kita akan buat lukisan yang mudah sahaja. Okey, contoh. Okey, baik, katakanlah saya ada sisi 4. Okey, sisi 4. Jadi kita nak tentukan berapa bilangan hasil tambah sudut dalam sisi 4. So kita akan cuba bentukkan seberapa banyak segitiga dalam sisi 4. Okey. Okey, so macam mana kita nak bentukkan segitiga dari sisi 4? Lukis segitiga. Tengok. Yes, macam mana kita nak lukis segitiga?
Saya boleh cuba ke atau macam mana, cikgu? Ili bagi tahu je, saya akan lukis. Oh, okey. Dari sudut ke sudut? Okey. Yes, betul. Kita boleh buat begitu. Okey, so kalau saya gariskan. Okey, kalau saya gariskan. Okey. Jadi, untuk 4 sisi ataupun sisi 4, kita akan dapat ada 2 segitiga. Ada 2 segitiga. Okey, 2 segitiga. Jadi, kalau 2 segitiga, kalau satu segitiga 180 darjah, kalau 2 segitiga 360. Lidah hebat sangat ni. Saya tak perlu jawablah, cikgu ya. Okay. Jadi, untuk macam mana dapat 360, bermaksud 2 darab dengan 180 darjah. Jadi kita akan dapat 360 darjah. Sebenarnya dua bentuk. Betul, ada 2 segitiga. Ada 2 segitiga bermaksud 2 darab 180 darjah. Okey. Okey, jadi kita pergi pula pada bentuk-bentuk yang lain. Okay? Banyaknya. Baik, saya akan minta murid di rumah untuk bantu. Okey, dan kita cuma syarat dia bila kita lukis jangan garis tu bersilang. Jangan bersentuh lah. Okey, contohnya macam ni. Okey, untuk pentagon berapa banyak segitiga yang dapat dihasilkan? Okey. Kalau saya lukis. Okey. Baik, so jadi begini. Okey, kalau begini, berapa bilangan segitiga yang dapat dihasilkan? Berapa adik-adik di rumah? Okey, ada 3. Baik, bagus. So ada pentagon, ada 3 segitiga yang dapat dihasilkan. Okey. Jadi kalau kita nak tahu berapa hasil tambah sudut dalam pentagon, kita guna konsep yang tadi. Darab 3. Darab 180. Betul. So 3 darab 180. Okey. Baik, jadi kita akan teruskan dengan bentuk-bentuk yang lain. Okey, sekarang saya nak minta murid di rumah untuk tentukan berapakah bilangan segitiga yang dapat dihasilkan untuk 6 sisi. Okey, kalau 6 sisi dapat berapa segitiga? Sementara mereka melakukan aktiviti dan mencari jawapan, kita boleh seterusnya ke aktiviti yang lain yang cikgu nak terangkan juga. Selepas itu baru kita tunjukkan hasil daripada cari jawapan mereka. Boleh? Okey, baik, boleh. Tapi sementara itu saya nak tanya dulu. Akril dah dapat dah berapa bilangan poligon? Berapa bilangan segitiga dapat dihasilkan? Dah. Okey. Baik, Muiz dah? Muiz lambat sikit. Okey, baik. Kalau semua sudah, cuba angkat poligon masing-masing dan kita akan tengok berapa bilangan segitiga yang dapat dihasilkan. Wow. Okey. Hebatnya. Baik, Fairuz, saya tak nampak garisan, Fairuz. Seni halus. Okey, baik. Kita pergi kepada hexagon. Hexagon ada berapa bilangan segitiga yang dapat dihasilkan? Ada 4, cikgu. Ada 4. Okey, yang seterusnya kalau heptagon. Heptagon ada berapa bilangan segitiga? 5. Okey. Baik, oktagon. Oktagon. Siapa yang buat oktagon? Saya tu. Okey, berapa bilangan sisi? Dapat 6 segitiga. Okey, bagus. Baik. Okey, jadi kalau kita buat kesimpulan, okey, kita lihat pada grafik. Kita nak saksikan jadual. Kita akan tengok. Ya, ini adalah kesimpulan apa yang kita dapat daripada aktiviti tadi. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak bilangan segitiga yang dapat dihasilkan dalam setiap poligon. Okey, jadi cuba kita tengok apa hubungan yang kita boleh dapat antara bilangan segitiga dengan bilangan sisi. Semakin bilangan sisi semakin banyak, maksudnya bilangan segitiga semakin berkurang. Macam tu ke? Dia sama. Sama. Maksudnya bilangan sisi bertambah, bilangan segitiga pun bertambah. Cumanya kita nampak dekat sini, dia ada satu persamaan. Ada persamaan dekat sini, pola dia. Okey, siapa boleh tolong saya, apa hubungan yang kita dapat dekat sini? Saya, cikgu. Okey, apa dia yang kita nampak daripada jadual tadi antara bilangan sisi dan juga bilangan segitiga? Contohnya kalau bilangan sisi ada 10,
ada 10 macam dekagon. Bila kita kira segitiga kat dalam, ada 8. Jadi untuk poligon-poligon lain pun sama. Conclusion dia, bilangan sisi tolak 2 darab dengan 180. Okey. Apa-apa sahaja. Okey. Contoh kalau dapat 1440 kalau tak salah. Itu terlalu advance sangat cikgu. Okey. Dia jauh ke depan sikit. Betul. So apa yang Syazah buat tu betul. So maksudnya kesimpulan daripada aktiviti yang kita buat tadi, kita boleh dapat satu rumus iaitu kalau tengok daripada grafik, kita akan nampak hubungan antara segitiga, antara sisi poligon dan segitiga adalah n tolak 2 darab 180 darjah. So itu adalah formula dia. Formula yang kita nak sebenarnya. Jadi daripada aktiviti yang kita buat ni, kita tak perlu hafal formula. Kita hanya perlu tahu apa yang kita nak buat supaya kita dapat cari hasil tambah sudut. Okey. Jadi cikgu, sebenarnya kita nak kongsi banyak lagi tentang poligon dan sebagainya. So tapi kita kesuntukan masa. Kan betul tak cikgu? Sebab topik ni sangat menarik. Jadi formula dia yang cikgu boleh kongsikan secara keseluruhan berkenaan dengan poligon ni apa? Okey, untuk hari ini kita hanya sempat untuk mencari satu jenis formula iaitu n tolak 2 darab 180 darjah. Jadi sebenarnya ada banyak lagi formula yang kita boleh terbitkan dari aktiviti-aktiviti seperti ini. Okey. Jadi kita juga nak mungkin cikgu nak sampaikan sesuatu kepada murid-murid di Zoom yang bersama-sama beraktiviti dengan kita pada hari ini. Okey, jadi untuk harapan saya untuk pembelajaran matematik supaya pembelajaran matematik jadi lebih menarik, kita banyakkan aktiviti seperti ini supaya murid lebih seronok dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang berada di Zoom. Terima kasih kepada Syazah, Ili, Akril, Akmal. Saya tak nampak bawah tu siapa? Muiz. Fairuz dan juga Muiz. Muiz. I remember you forever, you know. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita dan juga penonton di rumah yang sudi beraktiviti juga dengan kita. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu dapat manfaat juga. Okey, cikgu terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Eli. Okey, saya tertarik dengan benda ni. Saya tahu cikgu ada kena-mengena dengan bangunan yang besar ni. Okey, jadi harapnya kita akan bersama lagi dalam Teroka. Dan untuk topik poligon hari ini, cikgu mungkin nak kongsikan sesuatu kepada penonton di rumah juga. Yang apa yang boleh dimanfaatkan secara ringkasnya. Okey. Jadi hari ini kita belajar poligon 2 dimensi. Jadi gabungan-gabungan poligon kita akan membentuk objek 3 dimensi. Okey. Dan bentuk-bentuk 3 dimensi kita boleh menghasilkan pelbagai produk. Okey. Jadi contohnya macam kita tengok di sekeliling kita, pelbagai produk yang dihasilkan menggunakan gabungan bentuk-bentuk 3 dimensi. Jadi kita boleh nampak aplikasi matematik dan juga RBT ada di mana-mana sahaja. Betul tu, di sehari-harian kita juga. Terima kasih cikgu, semoga cikgu terus memberi manfaat kepada murid-murid pada masa akan datang. Dan anda juga jangan lupa untuk teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Saya Elia Arifin. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.